Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani kepada rakan-rakan semua. Saya doakan agar kawan-kawan dalam keadaan sihat selalu, berada dalam rahmat Allah dan dipermudahkan segala urusan. Baiklah, untuk vlog kali ini saya berada di kebun datuk saya. Banyaklah video-video saya telah buat berkenaan dengan kebun datuk saya ni. Kawan-kawan boleh tengok link video-video saya di bahagian deskripsi yang popular berkenaan dengan pemangkasan durian Belanda 1 tahun. 1 tahun dah? Yalah, lebih kurang lah. Sebab kebun datuk saya ni ada tanaman pisang, tanaman durian Belanda. Pada kawan-kawan, support jugalah channel Biar Pisang Jangan Pisang. Channel member kita mengusahakan tanaman pisang, katanya di Maran Pahang. Support lah channel dia. Boleh tanyakan soalan-soalan berkenaan dengan tanaman pisang. Tanaman pisang ni pun dah lewat usia dia. Hari ni adik saya mesir rumput. Saya pun nak mesir rumput lah sekejap lagi. Semak pun tak adalah semak sangat. Kira okey-okey lah. Macam ni lah kita kan. Ada kebun, tak ada masa nak jaga. Bila tak ada kebun, nanti mulalah mencari-cari. Macam saya ni memang orang kampung, memang jenis suka berkebun. Dulu-dulu kawasan ni atuk saya tanam jagung. Dulu-dulu memang kita orang kecil-kecil memang mari sini untuk kutip jagung. Kutip jagung je tahu. Saya nak mesir rumput dulu. Kalau ada apa-apa sambung dengan nanti, saya sambung balik semula. Saya nak mesir rumput dulu. Kalau lewat-lewat sangat kan panas. Okey, kawan-kawan stay tune dulu. Pergi minum air ke apa, nanti kita sambung lagi. Okey, ni mesir rumput sudah ada. Mesir rumput 300 saja kan, Ogawa. Okey, alhamdulillah selesai sikit lah apa ni kita menebas pada pagi ni. Okey, nak sambung sikit lagi. Jam pun dah pukul 11. Tapi ni saya masuk ni, saya nak tengok pokok durian Belanda saya ni. Tadi masa mesin-mesin ada pokok yang berbelit lah. Ada pokok durian Belanda ni. Ini kot. Ni atuk saya dia tahan dengan pelepah kelapa ni. Sebab pokok ni condong kan. Dan kalau ada bajet sikit, kalau ada kayu ataupun kayu-kayu yang second ke, kayu-kayu yang tak guna ke, kita buat sendal lah dia. Sebab pokok ni condong sangat. Pokok ni pun dah ada bunga. Nampak? Nampak dah ada bunga dah. Setahun 7 bulan lah. Setahun 7 ke 8 bulan lah. Sebab kita orang tanam pokok ni bulan 3 tahun 2020. Jadi setahun 7 bulan 8 bulan macam tu lah. Ni saya nak buang pokok-pokok yang ulai, yang melilit pada pokok durian Belanda ni. Ni yang tak boleh ni. Sebab nanti dia makan baja, dia lemaskan pokok. Itu yang kita tak nak tu. Jadi kawan-kawan kena perhatikan jugalah tanaman-tanaman kawan-kawan kan. Ni pun ada juga bunga dia. Nampak? Ada bunga. Dia setahun kalau ikut kaedah jadual pembajaan yang kita orang buat kat sini, memang kita orang selang-selikan lah baja organik, baja organan dan juga baja subur lah pada peringkat setahun 6 bulan ke bawah tu. And then dan masuk peringkat setahun 7 bulan ke 8 bulan, kita orang buat pembajaan baja buah lah. Kalau macam kat rumah saya tu, umur pokok dalam 2 tahun 2 bulan macam tu dah berbuah dah. Ini pokok ni dia tengah belajar berbunga lah. Tapi tak semestinya bunga yang dia keluar ni akan menjadi buah lagi. Setengah tanaman dia tengah belajar untuk berbunga dulu. Jadi kita biarkan sajalah. Macam ni atuk saya dia dah buat pembajaan baju buah sebenarnya. Baru lagi. Sebab katanya bunga yang melekat pada pokok ni dia gugur. Mungkin salah satu faktor dia sebab pokok ni masih belum matang lagi untuk berbuah. Dan bunga dia masih tak kuat lagi untuk lekat pada pokok. Jadi sebaik-baiknya kalau kita rasa macam tak nak dia belajar berbuah atau berbunga lagi, kita petik je lah bunga tu, kita buang je lah.
Pulang lah pada kawan-kawan. Saya nak buang ulai-ulai ni yang lekat pada pokok ni. Tapi ni tak apalah, saya pangkas je lah ni. Dia belit-belit. Belit-belit ni yang tak baik sebenarnya pada pokok. Kesian dia lemas. Yang bawah ni kita pangkas je lah. Atuk saya dia buat sendal dengan pelepah kelapa. Hijau kot. Dah lama kan. Nampak. Ni kebun paya atuk saya. Dipanggil paya dulu. Sini dipanggil paya sebab sini memang kawasan mudah ditenggelami air lah. Bila banjir memang mudah lah naik air kat sini. Dan apa yang saya nampak apa yang saya perhatikan lah dekat kawasan yang macam mudah ditenggelami air ni, untuk tanaman-tanaman macam pisang ke, durian Belanda, limau, sesuai lah dekat sini. Jadi pada kawan-kawan yang ada kawasan mudah ditenggelami air, kita tanam lah pisang ke, durian Belanda yang perlukan tanaman-tanaman yang banyak air sikit. Jadi tanam ini lah. Tapi kalau ikut pada keadaan tanah ni bila dia kering, dia memang keras lah. Tapi bila basah, jadi bila faktor tanah ni, dia bila kering dia keras, bila banjir air tak nak serap ke bawah. Jadi dia bertakung je kat situ kan. Dia bertakung kat kawasan sini. Jadi mudah banjir lah kawasan sini. Pokok tunas-tunas air ni kita pangkas je lah. Yang dia tumbuh 1 kaki atau 30 cm daripada paras permukaan tanah ni, bawah ni sampai atas ni 1 kaki, kita pangkas je. Pangkas rapat tak apa. Untuk tunas air, kalau kita pangkas, kita tak perlulah nak select dengan tree dressing ke, dengan apa-apa bahan untuk mengelakkan daripada jangkitan kulat pada pokok. Tapi kalau nak rajin, kalau nak buat je lah. Lagi bagus kan. Jadi untuk yang pertumbuhan tunas air atau dahan 1 kaki daripada paras tanah ke atas, kita pangkas je. Saya dah terangkan pada video yang sebelum ni. Nanti kalau kawan-kawan nak tengok, saya akan sharekan link video tu di bahagian deskripsi di bawah. Nanti kawan-kawan semak balik dan tonton balik, tengok video-video saya yang banyak orang tonton berkenaan dengan durian Belanda. Setiap hari saya tengok view di analisis YouTube saya, memang ramai tengok berkenaan dengan durian Belanda. Kawan-kawan suka pasal durian Belanda, bagus lah. Untuk durian Belanda ni, saya galakkan lah kawan-kawan untuk tanam durian Belanda di kawasan rumah masing-masing. Di kawasan perumahan yang tanah yang hanya ada dalam 3 kaki ke 5 kaki ke, boleh tanam durian Belanda. Sebab durian Belanda ni dia kanopi dia tak besar mana, dan pokok dia pun boleh tinggi. Tapi kalau kita risaukan dia tinggi lagi, kita cuma pangkas di bahagian atas ni lah. Kita mengharapkan agar pertumbuhan bagi akar, pertumbuhan bagi batang ni, ada pertama batang utama, lepas tu dia punya dahan-dahan dia selerak macam ni je lah. Tu bahagian atas tu kita pangkas je lah. Kalau kita tak nak bagi dia tinggi macam sebelum ni, saya ada buat video berkenaan dengan pemangkasan. And then mana pokok yang saya ada buat pemangkasan, ada di bahagian depan. Di bahagian depan tu saya ada buat pemangkasan, sihat, tumbuh elok, dan keluar tunas-tunas baru kan. Nanti saya akan sharekan link juga di bahagian deskripsi di bawah. Nanti kawan-kawan tengok saya kongsikan berkenaan dengan tanaman durian Belanda ni. Jadi saya galakkan kawan-kawan untuk buat tanaman durian Belanda. Mudah dan senang. 2 tahun saja dah boleh berbuah. Macam ni dah belajar berbunga dah. Ni dah berbunga, sana dah berbunga. Sana pokok ni dah ada bunga dah. Umur baru setahun 7 bulan, nak masuk 8 bulan lah. Jadi dia dah belajar bunga, okey lah, alhamdulillah lah. Mana pokok ni kita punya pembajaan kita betul lah.
Kalau kita rasa dia tak perlu lagi untuk belajar berbunga, macam setengah pekebun peladang, macam tanaman durian, 3 tahun dah belajar berbunga, mana pun ada bunga, diorang buang dulu bunga-bunga tu, sebab diorang tak nak bagi pokok tu berbuah lagi. Jadi bagi relax-relax dulu pokok tu. Ada setengah pekebun peladang yang dibuat macam tu. Masuk 4 tahun atau 5 tahun, pokok nak berbunga, nak berbuah, terpulang lah. Dia tak mencederakan atau merosakkan pokok, tak ada masalah. Dia lagi bagus. Kalau kita rasakan dia masih tak sesuai lagi, macam kita tengok ni, dia berbunga, lepas tu dia gugur kan. Kalau kita apply baja pun, kalau dia tak nak berbunga, tak nak berbuah, dan bunga dia masih gugur lagi, gugur, jadi pokok ni masih tak ready lagi lah untuk orang kata berbuah kan. Jadi kita biarkan saja, atau kita petik sajalah bunga yang tumbuh tu, kita buang saja. Nanti di kemudian hari lah baru kita akan apply. Mungkin 2 bulan lagi ke, atau masuk umur pokok 2 tahun, baru kita akan apply baja buah lah. Kat sini memang kita apply baja kimia lah, baja kimia dan juga baja organan. Kita selang-selikan dengan penggunaan baja. Jangan kita gunakan baja kimia semata-mata. Pokok ni pun perlukan pembajaan yang efektif lah. Yang efektif, maksud kita jangan gunakan satu saja bahan pembajaan, iaitu baja kimia. Kita galakkan menggunakan baja-baja organik lah, terutamanya baja organan, plant booster, bokashi, saya galakkan lah. Ni ada lagi. Tapi pokok ni kena tongkat lah. Memang dia condong kan. Tapi macam mana kan, ni tak ada lagi bunga. Mungkin ada, tapi dia dah gugur. Ni pun dah condong lah. Aduh, ni ada pokok ulai-ulai ni, kita pangkas dia. Okey, baiklah kawan-kawan, sampai di sini sajalah perkongsian saya berkenaan dengan tanaman durian Belanda dan sedikit sebanyak kita walk around. Okey, semoga perkongsian saya ni memberi manfaat kepada kawan-kawan semua. Pada yang baru singgah ke channel saya ni, jangan lupalah untuk klik button subscribe, lepas tu tekan button loceng lah untuk mendapat notifikasi video terbaru saya. Dan jangan lupalah untuk like, komen serta share video saya di YouTube dan juga di Facebook page Minda Tani . Okey, semoga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciao.